Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang ria rasanya oh bila kita bersama. Jangan muram-muram, senyum di hari Jumaat ni. Kalau kita tengok sekarang ni tarikh 13 Mac 2020, hari Jumaat. Lain macam kau punya intro Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Jumaat, salam penghulu segala hari. Betul ni tengah tengok Borak Kopitiam. Hari ni have me dengan Aziz, 2H dekat sini. Tapi tak boleh nak berapa ceria sangat hari ni, Zik. Sabar Ifni. Kau punya tak boleh nak ceria tu aku akan bawa kejap lagi. Aku akan musnahkan kau punya keceriaan yang kau senyum ni semua ni. Aku cuba untuk senyum. Kau akan menangis. Sebab ada benda, ada teruk cerita. sangat bunyi dia teruk sangat tu bunyi dia Sebab aku tak nak kongsi sekarang. Saya tak nak kongsi sekarang kepada anda penonton Borak Kopitiam apa benda yang menyebabkan sedih. selama 3 hari berturut-turut. 2 hari 2 hari. 2 hari dah kena. 2 hari dah kena ni. Terkena benda ni. Tapi apa yang membuatkan kita kena berjaga-jaga dan juga untuk membuatkan kita sentiasa alert adalah mengenai COVID-19. Yang sekarang ni memang sedang merebak di seluruh dunia. Paling teruk sekarang kalau kita tengok dekat Itali, memang sangat-sangat ramai betul yang telah pun yang dikuarantinkan, yang terkena. Tapi sebenarnya Zik, nak tambah sikit sebenarnya ada beberapa hari lepas saya perasan kan dekat Instagram KKM kan. Dia ada tunjukkan cara macam mana untuk berjabat salam, berjabat tangan sekarang. Yang jenis style letak tangan di dada, tunduk. Sebab apa? Sebab kalau kita berjabat tangan, virus tu boleh merebak daripada tangan juga. Jadi kalau boleh kita buat macam itu. Kalau ada orang buat macam itu bukannya sebab dia tak nak salam, tapi sebab dia nak jaga kesihatan. Tapi kalau kenapa? Tak kena stay jauh sikit. 1 meter. 1 meter kena jauh. Nah, tapi kalau contohlah berjabat tangan juga, sebab kalau orang dahulu takkanlah kita tak nak sambut kan. Kalau dah salam juga kita pakailah hand sanitizer. Okey, tapi tak apa, saya dekat balik sebab ada hand sanitizer kat sini. Pakai balik. Tapi sebab sekarang ni kita kena selalu berjaga-jaga. Betul. Kita kena selalu berjaga-jaga, kita kena selalu untuk menjaga diri kita dan Cara juga kau keluarga. bercakap hari ni macam berucap Kenapa? Nampak macam orang nak berucap. Berucap dia. Ni sebab ni kena bagi tahu betul-betul. Kita kena bagi tahu Detail dekat semua penonton ni sebab benda ni memanglah macam klise hari-hari kita ingatkan, tapi benda ni sangat penting sekarang ni sebab COVID-19 ni sangat berbahaya. Jadi, kita akan kongsikan kepada anda kejap lagi cerita pasal COVID-19, update terkini. Tapi sekarang ni jom kita tengok dulu cuaca check untuk hari Jumaat 13 Mac. Let's go. Okey, kalau kita tengok cuaca ramalannya, kalau di Kuala Lumpur hari ini nampaknya macam akan hujan lah. Ribut putih. Sama kat Shah Alam pun, dekat Selangor Sekarang macam inilah sekarang beberapa hari ni. Petang-petang dia hujan. Ipoh pun ribut putih juga, Zik. Ya, tapi kalau tengok tengah hari panas. Dekat Georgetown pun dijangka ribut putih. Okey, lepas tu kalau kita tengok dekat Alostar, nampak macam kata-kata je macam ribut putih lah. Nampak ribut putih juga. Sama pula, sama. Dekat Arau pun sama juga, ribut putih. Okey, lepas tu Kota Baru cerah ni. Alhamdulillah. Kota Baru cerah hari ni ramalannya. Seterusnya dekat Kuala Terengganu juga dijangka cerah hari ni. Di Kuantan dijangka hujan di hari Jumaat. Hujan berkat, hujan rahmat. Johor Bahru juga diramalkan hari ini ribut peti. Macam rata-rata macam kita cakap tadi. Bandaraya Melaka pun sama. Betul. Sama ni. Ribut putih juga. Kalau kita pergi dekat Seremban pun sama. Ribut peti juga. Kebanyakannya ribut peti hari ni. Kalau kita pergi ke Kuching, dibawa ke sana juga ribut petinya. Dan juga kalau kita tengok di Kota Kinabalu Sabah, cerah. Maksudnya 3 tempat je yang cerah kalau tengok ramalan. Yang lain semua ribut putih hujan. Okey. Jadi kita kena hadkan kita punya aktiviti luar. Betul. Kan? Kita kalau nak pergi makan, ni pergi makan lepas tu balik. Ni ada satu tempat yang kita nak bawa anda pergi makan. Dia adalah Kambing Bakar Cikgu Anwar. Ni betul Sedap. Ya. Aku kalau bawa kambing Kau dah pergi ke? Belum pergi lagi lah, tapi Macam mana kau tahu sedap? Diorang dah pergi. Kita tengok dulu lah sedap ke tidak. Mana nak pergi hari ni? Jom. Menarik pada hari ini, kita ke restoran kari kambing Cikgu Anwar di Melaka. Kalau nak tahu, kari kambing Cikgu Anwar ini menjadi kegemaran buat pelanggan yang mengunjungi ke restoran ini. Dibuka setiap hari Selasa sehingga Ahad. Rata-rata pelanggan yang datang kebanyakannya dari daerah Jasin, Bemban dan Bandar Melaka. Kambing ni memang sedap, bagus. Saya suka. Yang paling saya minat sekali dia punya kari kambing lah. Sebab saya ni kurang sikit yang panggang-panggang. Saya datang 5 orang, portion 4 orang sekalipun memang kenyang. Ini pun memang
dah tak boleh nak jalan ni, kenyang lah. Banyak, puas hati lah. Menu utama yang menjadi kegemaran ialah nasi kambing Arab dulang dan nasi Arab ayam mandi. Kebiasaan, 5 kg daging kambing dimasak pada hari biasa, manakala hujung minggu, ia boleh mencecah sehingga 15 kg untuk dimasak kari. Selain itu juga, mereka turut menyediakan kambing bakar di mana daging tersebut akan diperap terdahulu sebelum ia dibakar di atas pemanggang. Kambing bakar ini akan dihidangkan bersama dengan nasi biryani. Menarik mengenai restoran ini, kambing di sini diternak sendiri oleh Cikgu Anwar dan dijadikan bekalan buat restoran ini. Dipenuhi pelanggan di setiap masa, restoran ini diuruskan oleh anak-anak dan menantunya. Rasa kari kambing yang enak dan segar sudah pasti membuat pelanggan rasa berbaloi dengan harga juga berpatutan. Ada Zik, ada. Kambing bakar ada. Tapi yang macam dalam dulang tu nampak macam seronok kalau pergi ramai-ramai. Tak boleh tahan, tak boleh tahan. Dia rasa macam nak pergi Melaka sekarang. Betul makan lah. kambing bakar Teringat Cikgu masa Anwar ni. kecil-kecil dulu makan kat surau macam tu lah lepas main tarawih. Ui, best kan. Dalam dulang kan. Masa tu tak kisah, duduk ramai-ramai, member duduk suap, dia kau nasi macam tu, itu pun kita rasa berselera. Sekarang dah kisah. Sekarang dah kisah Sekarang dah. dah kisah. Macam apa hal kau gaul macam tu? Okey, ni kita sebenarnya ada cerita nak kongsikan ni Zik. Satu benda yang viral ni sebenarnya dekat social media, banyaklah orang retweet apa semua tentang satu video yang mana ada satu operation ni. Operation kepala. Tak tahulah dia operation otak lah kot kan. Brain apa semua tu. Tapi orang yang dioperate tu dia sedar tau. Dia sedar dan dia bermain biola Zik. Kalau nampak gambarnya tu kan. Wah. Nampak? Dia Masa buat pejam pembedahan mata. tu? Masa tengah pembedahan tu. Siap orang doktor tu semua boleh bercakap dengan patient dia yang tengah operate tu. Good. Main lagi. Dia cakap macam itu. Dia tak rasa ke? Itulah yang kita nak tahu tu. Dia tak rasa ke? Mungkinlah dia dah tak bius ke apa semua. Tapi memang dia main muzik. Ni ada video dia nampak. Ada suara tak? Boleh dengar lagu dia. Sambil tengah operate otak boleh main biola. Hefni. Ya. Actually ngeri tau untuk tengok benda macam ni. Sebab aku pernah berada di bilik pembedahan semasa isteri aku beranak. Okey. Dan masa beranak tu pun aku tengok perut dibelah. Masa tu pun aku dah takut, Seram, dah seram. Apa lagi bila Di bahagian kepala ni tau. di bahagian Nampak? kepala dia operate, dia tebuk tengkorak apa semua, tapi masih lagi dia boleh bermain violin dan violin. dia masih relax. Ya, tapi sebenarnya bukan dia seorang, ada beberapa lagi patient lain juga. Ada yang main gitar. Memang dia main muzik. Tak tahulah, mungkin sebab tak tahu punca ni apa. Kita kalau cakap lebih nanti orang ingat kita doktor. Jadi mungkinlah boleh tengok nanti benda yang viral tu. Kenapa sebenarnya dia bermain muzik masa tengah operation tu. Yes. Okey, sambil tu jom kita dengarkan satu muzik terbaru. Muzik lagu juara AJL 34 iaitu Naim Daniel. Lepas je menang AJL, Naim Daniel terus keluar lagu Sembah. Yang ni kau tahu fit dengan siapa? Fit dengan siapa? Man Kidal. Ni legend. Ni legend. Lagu ni pun memang best dan mendapat pujian sebab gunakan tulisan Jawi. dekat dalam video betul. dia. Jadi viral juga tu. Jadi viral juga. Jom Jadi kita kita tengok tengok. sana sini sini. Andai rembulan tidak lagi mampu bercahaya, teranglah gelapku walau dalam gelita. Sumpah Naim Daniel semakin menjadi-jadi kerana kini tontonan lirik video lagu Sembah sudah melebihi 2 juta tontonan di media sosial. Selepas menjuarai AJL 34, bagi penyanyi yang berusia 23 tahun ini, Sembah mempunyai maksud yang tersendiri. Lagu Sembah ni dia lebih kepada bagaimana seseorang manusia itu meletakkan pengharapan yang tak sepatutnya diletakkan sebegitu tinggi sesama manusia, which is sembahlah yang layak disembah, which is Allah SWT. Jadi sebab kalau kita berharap dengan manusia ni, manusia pun buat silap. Kalau kita nak berharap dengan manusia ni, manusia pun selalu juga macam datang dengan benda-benda yang tak betul. Jadi yang hanya hakiki itu hanyalah kepada Allah SWT. Di mana ada gula, di situ ada semut. Begitulah rezeki yang diperoleh Naim Daniel apabila menerima kabar dari DBP. Mendapat penghargaan dan pengiktirafan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka atas
ramai saya baca. DDP merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas usaha murni memartabatkan tulisan Jawi dalam tip video Sembah. Usaha memartabatkan tulisan Jawi dalam muzik video ini diharap mampu menjadi trendsetter buat pemuzik dalam mempelbagaikan karya mereka. Katanya, Naim Daniel sangat teruja apabila dapat berganding dengan Man Kidal. Saat untuk bekerjasama dengan Keman Kidal tu adalah satu benda yang kita kata sebagai dream come true lah. Untuk at least kita dapat bekerjasama dengan one of like the legendary guitarist kat Malaysia kan. And also benda ni boleh datangkan sebagai macam semangat baru untuk Naim, which is untuk berkarya and untuk lebih explore apa lagi kita boleh buat dengan muzik dan sebagainya, so that kita tak macam stuck dekat only one thing je. So that kita nak rasakan benda tu banyak lagi. Bahasa muzik tu adalah kita nak explore macam-macam. Selagi mana benda tu tak memudaratkan kita dan juga selagi mana benda tu tak membuatkan kita macam ni lah lupa asal-usul kita. Macam mana kita nak portray diri kita in the music industry. Aku punya kata-kata dan mimpi, semua dan janji. Tak usah kau peduli, tak usah kau tangisi apa erti semua pada mata yang tak berharga. Kata-kata dan mimpi, semua dan janji. Tak usah kau peduli, tak usah kau tangisi apa erti semua pada. Begini, bila saya fikirkan tentang kolaborasi tu, dia mesti ada nampak main penyanyi dengan gitar. Jadi saya hanya counter apa yang Naim nyanyi. Selepas Naim nyanyi, saya masuk dalam bentuk gitar tu untuk menyambut apa yang dia nyanyi. Kat situ saya rasa saya nampak, kat situ saya boleh terima macam mana saya boleh terima bersama Naim. Assalamualaikum, especially kepada penonton Borak Kopi Tiam. Naim di sini nak ucapkan kepada anda semua yang menonton, terima kasih banyak-banyak kerana menyokong lagu terbaru daripada saya dan juga Keman Kidal bertajuk Sembah. InsyaAllah rezeki kita datang lagi dengan material yang banyak, yang lebih yang lebih padu pada masa akan datang. But for now, jangan lupa untuk dengarkan Sembah di semua streaming dan digital platform. InsyaAllah. Terima kasih. Kata-kata dan mimpi, semua akan dan janji. Tak usah kau peduli, tak usah kau tangisi apa erti semua pada mata yang tak berharga. Seronok sangat dia orang kat sana Seronok. Lagi-lagi dengar bila semua hafal lagu tu. Betul lah. Kalau orang nyanyikan balik lagu kita kan seronok cerita kan. kau pun hafal. Cuba nyanyi sekali Lagu apa? Sembah tu. Andai rembulan tidak. Itu sumpah. Ini Sembah. Tengok. Sembah kan baru belajar tadi. Baru belajar. Nanti kita nyanyi. Kejap lah pakai sanitizer lah. Nampak macam annoying kan pakai banyak kali. Tapi bukan apa. Kok baru makcik baru terbuka TV. Dia tengok, betul lah kena pakai sanitizer hari ni. Okey, tapi lepas pakai sanitizer tu anda boleh buat apa yang anda minat. Macam ada seorang pelukis ni. Betul. Ini betul. Dia minat lukis. Betul. Dia minat buat mural. Dan dia buat satu mural terbesar individu dekat Kuala Lumpur. Ini yang kita tengok ini dikongsikan oleh Fazlan Rizan Johani yang mana mural dekat bangunan ni yang dia buat ni penuh satu bangunan tu adalah yang terbesar sekali dekat Malaysia. Dia buat kat Jalan Kelang Lama Betul. Dia ambil masa tak silap saya lebih kurang 10 bulan yang mana nampaklah komitmennya. Dia kata sebab apa? Pagi-pagi dia dah pergi buat dekat sana. Lepas tu tengah hari dia break kejap, lepas tu dia sambung sampai lewat pagi, sampai pukul 3 pagi selalunya dia habis. Sampaikan hari raya pun Zik, dia buat juga Zik. Hari raya pun dia buat. Keluarga dia kena datang kat sana bergambar dengan dia kat sana. Patutlah banyak hijau. Ingat ketupat ni. Masa raya. Dan dia kena sewa juga ni lah, apa nama lori yang boleh angkat-angkat ni kan, supaya dia nak lukis ke atas tu. Jadi kalau kita tengok dia punya semangat dan juga ketekunan ni untuk membuat mural terbesar individu dekat Kuala Lumpur ni telah menjadi kenyataan dan kita nak ucapkan tahniah. Dan ni dia beritahu juga kepada sesiapa individu yang mungkin kalau nak pergi ambil gambar dekat sana, cuba pergi untuk hari Minggu. Sebab apa, kalau hari-hari biasa tu macam ada banyak kereta kat kawasan tu. Jadi kalau hari Minggu tu dia lebih clear lah gambar tu. Lebih nampak lah kan. Lebih nampak. Jadinya kita ucapkan tahniah kepada pelukis ni dan juga kepada anda yang mungkin ada sesuatu yang anda nak buat, mungkin boleh jadikan ini sebagai inspirasi. Betul. Alright, dan seterusnya, ini adalah berita yang anda tunggu-tunggu, iaitu The 5. Kita nak kongsikan kepada anda 5 cerita yang hangat yang kita nak kongsikan. Dan berita yang pertama sudah tentunya mengenai COVID-19, di mana
WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah pun mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik. Pandemik ni bermaksud penyakit yang tersebar dengan begitu meluas merentasi sepadan malah hingga ke seluruh dunia. Betul. Benda ni memang tular satu dunia, Zik. Rata-rata negara sekarang pun memang ambil langkah berjaga-jaga juga. Kalau kita tengok ada juga negara-negara yang baru saja buat sekatan, ada yang kuarantin, dan kalau kita tengok yang tiba-tiba peningkatan mendadak tu ialah di Iran dan juga di Itali. Itu di Itali sangat-sangat dan 60 juta rakyat Itali telah pun disuruh untuk dikuarantin di rumah. Dan kalau dilihat bukan setakat orang Itali je, yang lain-lain negara pun kena. Dan terbaru kita tengok Tom Hanks bersama dengan isterinya juga telah pun disahkan positif COVID-19. Dan yang terbaru baru awal pagi tadi, baru sahaja masa kita sampai dekat studio Borak Kopi Tiam ni, Mikel Arteta, pengurus Arsenal, juga telah pun disahkan positif COVID-19 dan mungkin akan ada tindakan susulan yang akan dilakukan oleh pihak Premier League. Betul. Sebab ni liga tumpuan tau. So mungkin ada action yang dia perlu buat lah. Macam mana langkah seterusnya kita tunggulah dimaklumkan nanti kan. Ya betul. Dan negara terbaru sebenarnya, negara keempat yang disekat perjalanannya adalah Denmark, yang baru kita dapat tahu juga. Jadi kita tak boleh nak ke sana kan sekarang ni. Tapi itulah, cuma nak ingatkan jugalah sebab apa, benda ni memang nampak macam kalau kat Malaysia ni saya tengok kalau keluar masih lagi orang macam buat-buat biasa macam tak ada benda je tau, Zik. Betul. Tapi sebenarnya benda ni sangat-sangat serius. Jadi kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Kita jangan anggap benda ni adalah benda yang remeh. Kita kena anggap benda ni adalah sesuatu yang memang kita kena ambil perhatian. Sampaikan tengoklah dekat Itali pun kedai semua pun telah pun ditutup. Semua kedai ditutup tau. Semua. Maksudnya memang sangat-sangat serius. Farmasi adalah mungkin untuk dapatkan ubat ke apa semua kan. Tapi maksudnya kalau kita kena ada simptom-simptom yang rasa macam kurang selesa, rasa macam nak demam, kita cepat-cepat kena pergi jumpa doktor lah. Ya betul. Kita kena jadi orang yang bertanggungjawab. Jangan sampai benda itu tersebar dekat orang lain, jangkit ke orang lain, baru kita betul-betul nak pergi ke pusat kesihatan untuk kita check kan. Jadi itu adalah berita COVID-19. Diharapkan agar kita sekeluarga, kita seluruh rakyat Malaysia dilindungi daripada penyakit ini. Alright, dan seterusnya adalah cerita mengenai Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohammad Al-Bakri. Tapi sekejap Zee, nak tambah sikit pasal yang rombongan tabligh ni yang baru kembali ke negeri masing-masing. 173 peserta perhimpunan tabligh ni dia buat saringan kesihatan di klinik kesihatan Tawau lah. Ini untuk buat ujian kesihatan sama ada mereka ni semua ada ke simptom-simptom yang positif kena COVID-19 ataupun tidak. Jadi saringan tu telah dilakukan di klinik kesihatan di Tawau. Ada beberapa gambar yang viral gambar mereka telah pun membuat saringan tu dan mereka berada di hospital dan juga pusat kesihatan, mereka sambil berzikir, sambil bertasbih, dan kita harapkan agar itulah dilindungi semuanya dan tidaklah mereka positif COVID-19. Okey, kita masuk balik tadi. Berita yang saya nak kongsi tadi. Ini mengenai Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohammad Al-Bakri iaitu Menteri Al-Ehwal Agama ada memkenalkan cara kerja mengikut sistem piramid dan menitik beratkan konsep masa ketika bertugas. Maknanya tak adalah kita mengabaikan waktu ketika menjalankan tugas tu. Kan supaya kita semua ni bekerja secara profesional. Jadi apa yang diberitahu adalah Datuk Seri Dr. Zulkifli ada kerja secara one man show, kerja piramid. Dia bukan kerja one man show, dia suka kerja secara piramid lah. Betul. Jadi dia kata mulai sekarang setiap ketua kena bagi laporan mingguan bagi kaki tangan bawahannya. Maksudnya pukul 3 petang kat mana mereka, pukul 4 petang kat mana mereka. Takkan pukul 4 masih makan lagi. Dia kata itu budaya tak elok. Takkanlah kita nak terus makan lepak-lepak. Kalau kita tengok kadang-kadang masa rehat sejam dibagi sampai bawa ke 3 jam. Jadi itu yang mungkin akan diambil kepentingan ambil serius lagi lah. Betul. Alright, dan itu adalah berita yang kedua. Ini berita ketiga. Dia cerita pasal puting beliung. Puting beliung yang terbangkan atap rumah. Kalau kita baca dekat Biharian ni dekat Iskandar Puteri, memang takut bunyi angin sangat kuat menderu katanya. Semasa kejadian mereka sedang berehat di dalam rumah. Ini ada cerita seorang mangsa ribut puting beliung di Taman Desa Permai Kangkar Pulai di Johor, dan ribut puting beliung ni terjadi 2 kali dalam tempoh setengah jam. Maknanya sangat kuat ni, Ni. 2 kali dalam setengah jam. 2 kali dalam setengah jam. Kira-kira pukul 6.30 petang.
Dan ribut kuat ni terjadi dalam lebih kurang 10 minit. Kemudian diikuti dengan hujan dan ribut datang lagi dalam tempoh kurang 2 minit. Dan kalau dilihat keadaannya memang agak serius lah. Banyak perlu diperbaiki. Tapi apa pun yang penting kita doakan supaya yang terlibat pada kes tu selamat lah. Ya betul. Alright. Cerita yang seterusnya, cerita yang keempat ini, untuk Delima. Betul ini. Dia punya headline dia, jadikan belajar sebagai hobi. Lelaki ni berjaya raih 32 ijazah dalam masa 21 tahun. Dia setahun berapa ijazah yang dia buat Pandai sangat ni. Ini ceritalah seorang lelaki ni berasal daripada Makassar, Indonesia. Wilin Kusuma berusia 39 tahun. Dia peroleh 32 ijazah dalam masa 21 tahun. Jadi kalau nama dia sekarang ni, kalau kita letakkan dengan title apa yang dia belajar, Wilin Kusuma ST, SE, S.SOS, ASH, S.Com. FD tak payah panjang sangat ni, banyak sangat ni. SCPA. SCPA pun ada. Panjang. Dia start pada umur 18 tahun tahun 1999. Ijazah pertama yang dia peroleh adalah kejuruteraan industri di Universiti Surabaya. Jadi kita cakap tahniah, dan kepada anda yang nak belajar, teruskan belajar. Sebab saya pun tengah belajar. Ya. Dan seterusnya, ini adalah berita yang saya tunggu-tunggu. Diam. Yang saya tak nak tunggu. Tahniah kita jangan kepada Liverpool. Tak, saya rasa kita inilah, kita mungkin dah overrunning. Kita skip je berita ni. Tak, Ifni. Producer saya cakap, bagi tahu dekat Ifni sekali lagi, ingatkan kepada dia yang Liverpool terciduk untuk pusingan 16 terbaik. Ya, mereka punyalah yakin semasa perlawanan pertama. Panjangnya cerita dah lah, beritahu je lah. Liverpool dah kalah dah. Move on. Kalah 3-2 dekat Anfield. Dan total aggregate mereka adalah 4-2. Juara bertahan Juara bertahan kan? Yalah, juara bertahan lah. Terkeluar di pusingan 16 terbaik. Tak apa. Tak ada masalah tu. Kita boleh cuba lagi comeback next time. Next year. Itu biasa. Next year is? Awal year lah. Alright, apa pun, kita nak ucapkan tahniah kepada Manchester United yang menang 5-0. Tak payah tambah, biarlah orang tak tengok. Apa pun nak bagi tahu. Setakat menang dengan kumpulan nama Last. Nama pun Last. At least kita tak tersingkir. Yang ni tersingkir. Yelah, boleh lah. Ceritalah pasal Europa 5-0 semalam tu. FA Cup tersingkir, Champions League tersingkir, ini EPL pun tak kena tangguh. Tak ada. Kita lagi 2 game je nak angkat cup. Okey, tak apalah, kita kalau sambung cerita sebola ni tak habis-habis, kita nak berhenti rehat dulu. Kejap lagi lah kembali dalam Borak Kopitiam. Kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam, you never walk alone. kita orang dengan adik-adik ni yang membuat peragaan pakaian mengikut bangsa. Cara dia orang berjalan tu dah macam profesional supermodel tau. Yes. Okey, tak boleh tak kita jalan semua ke depan sama-sama? Satu, kita dua, sama-sama tiga. jalan Aziz. Kita sama-sama jalan Aziz. Ikut abang. Ikut abang. Kita jalan ke depan Ready? Okay. 1, 2, 3 ikut. Sana.
Sana. Dah tak tahu dah. Dia tahu situ. Nampak? Kau kena kontrol. Nampak? Semua ikut ni. Tak, aku sebab dia buat ni, buat shape. Buat shape. Nampak? Alright. Jadi kita sebenarnya nak cerita pasal Project Kids Studio 2020. Betul. Dengan pakaian adik-adik ni yang cukup cantik, semua penuh ni. Pakaian-pakaian tradisional. Jadi kita nak bawa orang yang menghiaskan dia ni. Ya, betul. Yang ada bersama dengan kita nak cerita lebih lanjut lah pasal benda ni kan. Ya. Mari kita jemput Nur Atika Abdul Razak bersama dengan kita penyelaras untuk Project Kids Studio 2020. Sini, kita tengah kita. Silakan. Assalamualaikum Atika. Kita pernah jumpa Atika ni. Benar Dekat mana tu? Di hati yang awak. swipe-swipe tu. Alright Atika. Gerak mendengar. Sebenarnya apa Project Kids Studio ni? Okey, Project Kids Studio ni sebenarnya kita orang nak pupuk kanak-kanak kita ni, adik-adik cilik ni untuk orang kata ada orang kata apa? Orang panggil tu ada keyakinan. Keyakinan dalam diri tu. Untuk buat peragaan ni ya, lah. betul, peragaan ke tarian ke apa-apa program lah. Tapi mesti mereka berlatih kan? Maksudnya akan betul. ada latihan. Ya, betul. Jadi siapa yang melatih mereka semua ni? Kita punya sendiri punya pelatih lah untuk latih diorang lah. Macam tu. Tapi kita nak tahu pasal koleksi-koleksi pakaian yang ada ni kan. Memang ini memang koleksi yang ada sendiri yang memang dibuat untuk mereka ke ataupun macam mana? Ya betul, memang dibuat untuk mereka. Maksudnya lah. seorang boleh ada satu jenis je macam itu? Tak juga sebenarnya. Dia seorang tu ada macam-macam jenis lah. Tapi hari ni kita bawa untuk seorang tu adalah satu jenis pakaian lah macam tu. Maksudnya diorang boleh je kalau nak pakai yang lain-lain punya jenis pakaian. Bukan custom boleh, fitting untuk setiap seorang lah. Tapi kalau kita tengok ini mengikut bangsa. Ya, betul. Ada tak lain-lain punya style yang mengikut negara pula ke? Buat masa sekarang ni tak ada lah sebab kita lebih kepada tradisional lah. Macam tu. Tradisional. Nak tahu juga apa yang menariknya sebenarnya tentang koleksi-koleksi yang adik ni pakaikan. Mungkin boleh cerita lebih lanjut sikit kan? Okey, kalau macam saya nak tanya dulu. Okey, kalau macam ni Cik Siti Wang Kembang lah. Cik Siti Wang Kembang. So dia daripada Kelantan Patut lah. melentik bulu mata kan? Tapi tahu tapi muka tu. Dia punya karakter. Karakter tu. Dia bawa sampai ke sini karakter dia. Memang macam tak layan kau. Lepas tu yang itu Cina lah. Hangzhou. Sebelahnya. Yang itu Puteri Perak. So Puteri Perak ni dia ada dua. Sama ada nak kain boleh ataupun nak seluar. Macam yang ujung sana tu. Ni ada satu lagi Perak juga. Ya, betul. Yang kat situ kebaya nyonya untuk melakar. Yang tangan melentik tu. Ya, tangan melentik tu. Tapi semua in karakter Sebelah sini pula kalau kita tengok di sebelah sini adik-adik ni ini. Yang ini sini India lah, Bollywood lah. Sari tapi tengok comel adik ni siap pakai spek apa semua. Yang sebelah ni Yang ini Sarawak. Yang sana tu Kadazan. Kadazan dan yang ujung tadi adalah Puteri Perak. Yes. Perak tadi tapi yang ada yang memakai seluar. Ya, pakai seluar. Dia So, boleh pilih lah sebenarnya kan. Nak seluar boleh, nak yang kain pun boleh, tak ada masalah. Tapi rasanya macam ni nak train dia orang macam ni bukan senang rasanya ni. Ya, betul, memang bukan senang lah. So memang agak susah lah sebenarnya. Tapi kita cubalah. Kan? So ada setengah budak yang kita boleh, dia dengar cakap, so dia sendiri akan train kawan-kawan dia. Dia yang train. Siapa tu? Yang mana satu tu? Yang ujung sana tu boleh. Yang ujung tu ketua kelas lah. Yang dah besar ni lah. Yang besar sikit lah. Yes. Tapi untuk mendapatkan minat, sebenarnya sebelum kita dapatkan keyakinan, kita kena ada minat dulu. Betul. Adakah adik-adik ni memang berminat dengan catwalk ni untuk peragaan ni? Diorang memang datang sebab bagi tahu diorang minat ke apa Tika? Ya memang. Actually diorang memang minat sebenarnya dari segi peragaan apa semua tu diorang memang minat daripada kecil. So kita pupuk lah diorang ni kan. So diorang memang punya minat macam tu. Ya minat. Dia tak nampak dia melambai macam ni tau tangan kat bawah melambai. Tapi kalau tengok diorang ni dah lama berlatih ni sebenarnya Tika. Tu nak tahu tu. Nak bagi dia jadi macam ni tu. Sebenarnya kita punya Kids Studio ni dah lama sebenarnya, lebih kurang dalam 4 tahun macam tu lah. So kita pupuk diorang ni memang daripada awal lagi lah. Selalunya ambil masa lebih kurang dalam sebulan macam tu lah untuk kita pupuk diorang. Sebulan dah boleh jadi hebat macam ni? Boleh. Kena hajar dia ni sebab dia kayu. Tengok dia jalan dari hijau mana. Lurus je, tak ada step. Tengok tak ada apa. Memanglah, janganlah macam itu. Takkanlah aku nak buat macam gini ni. Sebab tu kena pergi kelas ni Kids Studio. Tak kena. Nampak lagi buruk sikit nanti. Baik jangan, baik elakkanlah daripada benda ni. Tapi ada tak buka kepada mereka di luar sana? Contoh kalau ada adik-adik kan yang memang berminat dengan peragaan, nak datang ke projek Kids Studio ni, mereka boleh datang bila-bila masa ke macam mana? Okey, Kids Studio ni terbuka untuk semualah. So boleh je kalau nak datang. Semua tu maksudnya yang kecil yang besar semua boleh? Yang kecil pun boleh, yang besar pun boleh, tak ada masalah. Ada max
minimum maksimum umur? Maksimum daripada 7 tahun hingga ke 12 tahun lah. Okey. Ini untuk orang-orang yang rasa mungkin agak segan nak duduk atas stage, mungkin boleh pergi kelas macam ni lah. betul. Dia build self confidence Yes, lah. betul. Untuk confidentkan diri kan. Macam diorang ni sebenarnya semua malu-malu juga, tapi bila dah lama-lama kita pupuk diorang, so datang minat tu diorang punya ni kan, semangat diorang nak datang. So pagi ni pun diorang sanggup bangun pukul 4 pagi semata-mata datang sini. Nak besar. 4 pagi Ya, bangun. 4 pagi dia Wow, bangun. tepuk semua tepuk tangan untuk diri sendiri. Tepuk tangan paling cantik sekali adik boleh buat. Yang ni tetap adik ni tetap maintain. maintain. Dia tepuk pakai jari macam ni. Okey, setakat sekarang nak tahu ada berapa ramai keahlian kanak-kanak ni yang join kelas ni? Lebih kurang dalam 30 macam tu lah. Ramai jugalah. 30. Ya, macam saya cakap tadi, macam mana nak kalau kita nak join? Okey, kalau kata nak join, boleh contact kita orang punya, kita punya nombor telefon lah, ataupun boleh follow kita punya IG, Kids Studio. Oh, Kids Studio. Kids.studio, STUDIO, official, OFFICIAL. Yes. Follow sebab membaca tu. Mungkin kalau anak-anak anda memang kalau tengok kat rumah, Betul. kadang-kadang nampak anak ni macam ada bakat untuk buat betul. catwalk ni. Betul. Macam yang ikut kat TV kan, boleh hantar kat sini lah. Boleh hantar. Sebab apa? Sebab mereka telah pun memartabatkan pakaian tradisional Malaysia sendiri. Tapi kaum macam ada. kalau kanak-kanak lelaki boleh juga ke? Boleh, tak ada Boleh masalah. juga, Ada je kanak-kanak lelaki yang nak catwalk ke, nak buat orang kata tarian pun boleh, tak ada masalah. Oh, tarian pun boleh? Oh, bukan setakat ada peragaan saja? Bukan setakat peragaan saja. Peragaan, tarian. Yes, kita pupuk Semuanya semua. yang tradisional. Ya, semuanya yang tradisional. Daripada serata negeri lah dibawakan. betul. Alright, jadi itulah dia. Adik-adik kita ni daripada Kids Studio yang telah pun memperagakan pakaian berbilang kaum di Malaysia. Untuk anda semua yang mana berminat, boleh follow IG mereka. DM. Betul. DM. Tanya bila kelas next. Okey. Adik, post balik dik. Post kamera. Adik pandang kita, pandang depan je kamera. Okey. Kita nak ucap terima kasihlah sebab datang ni. Dan sebenarnya kita ada satu VT yang kita nak kongsikan kan. VT menarik sikit. Yap, ini cerita pasal apa ni? Ini cerita pasal sebuah hotel. Miyoko Suginohara Ski Resort. Jom kita saksikan. Bunyi macam pelik kan sebut Kita tengoklah Jom. Hello semua. Borak Kopitiam kali ini berpeluang terbang ke negara Jepun untuk melihat dan merasai sendiri aktiviti-aktiviti menarik musim sejuk di sana. Tadi kita baru saja bertolak daripada Narita Airport dan kini kita tengah menuju ke Miyoko Ski Resort di Niigata. So perjalanan di antara Narita Airport dan juga Miyoko Ski Resort yang kita nak pergi sekarang ni mengambil masa selama 5 jam. So sekarang ni kita tengah berhenti toilet break, kita beli minum sekejap. Okay, so selepas ni kita nak pergi sambung perjalanan. Ada lebih kurang berbaki 2 jam lagi nak sampai dekat Miyoko Ski Resort tu. Jika anda hendak ke sini, perjalanan dari lapangan terbang Narita ke Miyoko adalah sejauh 365 km dan ski resort ini antara yang terkenal di Jepun kerana bentuk geografinya yang bergunung ganang dan salji yang tebal. 普通の時はここは12月の下旬から雪が降ります。そして3月の下旬まで雪がありますが、やっぱり一番スキーをするには1月2月が雪の質も良くて楽しく滑れると思います。東京からも新幹線で2時間半でここまで来れます。ぜひ妙高に皆さん来てください。 Okey, sekarang ni kami dah sampai di Miyoko Suginohara. Sekarang ni kita berada di kawasan pegunungan di Miyoko. Dan antara tarikan menarik di sini, kalau anda boleh lihat di belakang saya ni, ada aktiviti bermain ski. Tapi kita orang nak naik gondola. Kita nak pergi naik dekat atas bukit tu untuk melihat pemandangan. Kita jumpa kat atas. Kepada peminat sukan ski dan papan luncur salji, Miyoko Suginohara Ski Resort ini memang best kerana menawarkan laluan ski yang pelbagai, merangkumi laluan paling mudah, peringkat pertengahan dan laluan ski jarak jauh.
Sekarang ini saya berada di puncak Gunung Akakura yang berada di Myoko Suginohara Resort. Jadi dianggarkan ketinggian gunung ini adalah setinggi 1,800 meter dan jika anda ingin bermain ski, bermula di puncak paling tinggi sekali sampai ke bawah dianggarkan sejauh 8 km. Jika anda berada di puncak Gunung Akakura ini, anda juga berpeluang untuk melihat pemandangan yang sangat cantik di atas ini, dan jika bernasib baik, cuaca cerah, anda boleh melihat Gunung Fuji betul-betul hujung di belakang saya ini. Baiklah, sebelum ni kita sudah berada di ski resort yang terletak di Myoko. Selepas ini kita nak tengok apa yang menarik di ski resort yang terletak di Karuizawa pula. Jom. Karuizawa merupakan sebuah kawasan yang terletak di dalam wilayah Nagano. Dan disebabkan kawasannya di tanah tinggi, membuatkan Karuizawa terkenal dengan aktiviti meluncur salji. Nak main luncur salji ni tak boleh terus main je. Kita kena pakai pakaian yang sesuai dan perlu mempelajari teknik asas terlebih dahulu. Tips for beginner: always I told you the beginner, just relax. Sometimes beginner so nervous, so they can't maintain the right position. Like they so scared when they sliding down like this. So scared, and it's pretty bad position. First, we should to learn about the natural position like this, like your bro and your upper body parallel, and look forward where we're going to, like one small step to looking forward like this. Yeah, this we should to learn about first step for the snowboarding. Selain dari bermain ski atau papan luncur salji, anda semua bolehlah mencuba meluncur salji menggunakan tube seperti ini. Memang seronok. Di ski resort ini juga mempunyai onsen atau kolam air panas sulfur yang terkenal di Jepun. Di Hotel Prince Manza ini mempunyai 10 kolam air panas dan 6 kolam air panas terbuka. Kepada anda semua yang merancang untuk bercuti ketika musim sejuk, bolehlah jadikan Myoko dan Karuizawa sebagai checklist destinasi pilihan anda. Rasulullah, denganmu kami bangun. Rasulullah, dunia kan tersenyum. Perpecahan akan disatukan. Karena engkaulah cinta. Kasihmu seluas alam, tak mampu difikirkan. Melalui jalanmu ditemui kedamaian. Hidup di jalanmu membawa salam.
Rasulullah, denganmu kami bangun. Rasulullah, dunia kan tersenyum. Perpecahan akan disatukan karena Engkaulah cinta. Kasih-Mu seluas alam, tak mampu difikirkan. Melalui jalanmu ditemui kedamaian. Hidup di jalanmu membawa salaman. Bahagia dengan Tuhan, gembira dengan Allah. Rasulullah, denganmu kami bangun. Rasulullah, dunia kan tersenyum. Perpecahan akan disatukan karena Engkaulah cinta. Rasulullah, denganmu kami bangun. Sedap nasi Kari Pap ni. Danai. Assalamualaikum. Kembali bersama kami dalam Borak Kopitiam. Mungkin dah. Sedap betul lah makan kari pap mutiara ni, ya Allah. Kari Pap yang ada 21 inti ni. 21 jenis inti ni. Ya, tadi kita tengok persembahan Salik Band dan sebelum tu kita ada VT menarik pasal Miyoko, Suginohara dan Prince Hotel Karuizawa. Dua-dua adalah ski hotel. Jadi, Jepun, sekarang ni, lepas dah main ski ke hotel, lepas kita dah duduk dengar persembahan Salik Band, kita makan kari pap mutiara ni, ya Allah. Tadi saya makan Tak pernah orang lepas main ski makan Kari Pap. Kat Jepun mana ada Kari Pap? Satu kita kena bawa franchise. Itu kita nak bawa. Mutiara Kari Pap. Kita bersama dengan Abang Faisal dan juga Puan Azlin ada dekat sini. Ini betul. toke Mutiara Kari Pap. Silakan Kari kau, Pap nampak sikit Georgetown kau. yang famous. Ni bang, mari bang. Ya, okey. So, abang nak standby kat sini nak masak Okey. Okey, sebenarnya untuk dapat kalut hari ni, kita nak belajar cara buat kari pap ni. Sebab dengar cerita bang, kari pap ni ada banyak inti. Ada banyak inti ah. Banyak inti, kalau tulis dalam ni. 21 inti. Apa inti yang ada? Ayam, ubi, udang, ketam, sotong, sardin, kambing, telur, rusak, oblong, sosis spesial, oblong ayam, oblong daging, oblong kambing spesial, special seafood, spesial daging. Wih, satu napas. Satu napas je abang bagi. 21. Tapi nak tahu abang, macam benda ni 21 jenis inti Kari Pap tu benda yang lain-lain lah daripada biasanya orang jual Ya, Kari Pap. betul. Macam mana pula abang boleh tiba-tiba nak buat macam Kari Pap ni nak isi yang ni lah, Kari Pap ni nak isi yang ni lah. Okey, mula-mula kita buat 3 jenis saja. Yang asalnya 3. Yang asalnya tu apa? Asalnya sardin, ayam dengan udang. Ubi kentang. Udang. Ubi kentang. Mungkin Kak Azlin boleh kenalkan kami dengan inti-inti dia. Kak Azlin, jom kita kenalkan. Mungkin kalau kita tengok kat sini, inti-inti dia ada pelbagai warna. Okey, jom kita kenalkan. Yang ni apa, yang ni apa. Ini basic lah, 3 ni. Ni apa basic ni? Ni ubi keledek, ubi kentang, sardin. Ni basic lah, paling banyak lah Okey, selalu yang kita 3 jual. kan. Okey, ni dia punya inti-inti dah. Daging-daging je lah. Yang ni yang ni yang kebanyakannya tradisional lah, ayam. Yang biasa orang buat kan, ayam, daging, kambing. Itu yang biasa orang buat lah. Yang kami rasa macam lain sikit, kita ada kerang. Lepas tu kita ada black pepper. Black pepper ada 4 jenis kat sini. Sausage, oblong kambing, oblong daging, oblong ayam. Ini untuk orang yang tak berapa Macam suka burger. macam tak suka ubi macam tu. Lebih kurang burger, tapi kita create lain lah, masak dia akan dengan lain. Kita nak tunjuk ni lah demo satu lah, boleh Boleh tak kita belajar? Kita belajar buat Nak demo yang mana dulu? Yang nak isi dulu. Kita buat kari pap, kita buat inti, kita buat dia punya tepung, lepas tu kita buat inti dia. Okey. Lagu mana? Okey, tempat kami yang special dia sebab dia start dengan ni lah. Bulat doh. Start dengan dough. Okey. Kita tak bawa datang gerai kita dengan benda yang dah siap tu. okey. Kita start dengan dough ni. Pakai sorot tangan dulu. Okey.
Alright, tu kita kena buat ni dulu lah. Sambil-sambil tu kita nak tahu juga ini ada antara beberapa jenis kari pak yang dah dimasak. Okey, yang sini oh ni lain pattern ni special seafood, lain pattern. Dia ada 20 jenis pattern. Special seafood. Special seafood. Tapi kan bang, bila abang dah goreng ni saya tengok rupa dia lebih kurang je semua. Bentuk leleng. Dia ada tengok lipatan dia tu. Oh, dia punya clean tepi tu Dia main clean tepi tu. Jadi abang tahu lah ini yang ada kod rahsia dia. Oh, itu kod rahsia dia. Oh, ada kod rahsia. Macam nak menang dia. Yang ni apa bang yang ni? Okey, yang ni udang. Udang. Ini udang. Yang ni telong. Okey, kita nak tengok yang buat tu Zik. Boleh? Yang ni okey. Kita dah buat level yang pertama, kita bagi dia panjang, lepas tu kita nak bagi dia lebar. Okey, jom kita buat dia lebar kak. Alright, kita lebarkan dia. Lepas dia dah panjang, kita pakai gear apa tu? Gear 6. Gear 3. Okey. Gear 3. Okey, gear 3, kita lebarkan dia. Macam ni ya. So kita akan dapat macam ni. Oh, jadi dah. Okey, Okey kan? Oh, tak payah nak. Kalau kita nak buat special tu, kita kena bus semua. Oh, okey, jom. special. Okey, Zik cuba try letak Special. Saya letak semua boleh? Tak semua. Okey, dia ada satu kari pak ni. Banyak ni okey, Mak? Sikit-sikit sebab ada banyak. Macam ni okey? Macam ni lah. Sikit-sikit ya. Sikit-sikit je. Okey, ni nama dia kari pak all in. Kak, saya pun nak cuba buat kak, boleh? Boleh ni, boleh tu. Abang Amir buat kita buat special oblong. Okey, saya punya special oblong. Macam burger. All in dia akan letak semua inti. Semua apa? Semua inti. Tapi yang mana? apa yang kau ambil tu kau reti ke nama dia apa tu? Ini semua daging-daging. Yang tengah rusa, yang ni daging. Yang ni kambing. Oh, rusa pun ada. Yang tengah ni rusa. Udang semua letak ni. Letak. All in kata all in. Apa satu-satu jangan banyak-banyak. Saya tak Tak penuh ni. Tapi dia akan pakai dua keping tepung. Satu. Oh, okey atas bawah. Oh, dia akan jadi bulat macam tadi tu. Bulat tu tadi. Alright. Okey. Ini ada yang dah siap dah sebenarnya. Kita goreng dulu lah. Yang ni untuk kambing. Haziq lebihkan dia punya Ada bawang untuk ni biar kambing. akan lebih juicy ya. Akak ni kak boleh isi lagi yang tu. Okey. Kita Yang ni goreng untuk dulu mana ada. black Ini kod pepper. rahsianya Black supaya pepper nak tahu daging. apa. Black pepper daging. Okey, kita masukkan. Okey, yang ni untuk sotong. Ni sotong. Kari pak sotong. Tapi bentuk dia tak cantik ya. Pasal sebab kita ada kod rahsia. Tak, pasal kita handmade sini. Okey. Kalau tidak memang nampak clean cantik lah. Yang tu kalau duduk rumah pelan-pelan kita boleh letak. Tapi sini memang tak ada nak buat. Sebab ada 21 jenis isi kari pap. Jadi kena buat kelainan daripada segi dia punya orang panggil tepi Lipatan claim kan, lipatan dia. Supaya tahulah yang mana kau tengokkan nanti nampak sama je kan. Semua Ni sama, siapa mana nak tahu Ni, isi kat dalam. aku dah siap dah buat inti all in. Ni padu bang. Padu. Okey, jom kita tutup. Lipat je Zik. Bubur air dulu keliling. Air keli. Alamak, abang kena bubuhkan lah. Nak lekatkan dia punya dough tu kan. Tepi ya. Oh, dia macam gam dia lah. Macam gam dia. Supaya dia lekat. Boy. Letak tak lekat. Alright. Lekat. Okey, sambil-sambil tu kita menggoreng abang Okey. Ini nak kena pusing-pusing ke? Macam tu. Kena pusing-pusing. Boleh pusing ni? Boleh Ni pelan-pelan. Haziq boleh, nak boleh lipat pusing, ke nak tekan je. Tekan je kak? Okey. Tak payah. Ini dia. Alright. Dah apa? Dah terlebih. Bang, abang inti jual dah kari kan? pak ni Lebih inti pula. Boleh keluar berapa sikit lah lama, inti dia bang? tu. Tak apa. Daripada tahun 2006. Boleh. 14 tahun, 14 15 tahun. tahun 14 tahun asalnya 3 isi je, sekarang dah ada Dan 21. kalau Nah, tekan ni Aziznya yang kita all in tu dah sambil siap garpu tekan. Okey. Okey, kalau punya kari pak memang ujungnya tak ada clean eh. Sabar, ini aku nak buat pakai garpu. Kalau nak clean kan dia Bocor Zik, kari pak Zik. Kalau macam mana boleh bocor ni? Tak apa. Bocor tu lagi sedap. Bocor lagi sedap. Bocorkan banyak-banyak lagi. Bocor lagi sedap. Bocor lagi sedap. Ini sambil-sambil kita Bila dia bocor, dia masak dalam semua garing. Oh, betul lah dalam garing juga. Aku bukannya accident buat bocor tu. Memang saja. Okey, jom kita goreng yang aku punya ni. Okey, masuk pelan-pelan. Mari sini. Pelan-pelan. Alright, ini dia. Tak letak pakai tangan je lah. Tangan senang. Tak ada, kita kena pakai tangan. Alright, 1, 2, 3. Go Haziq punya kari pap. Okey, nampak. Yes. Tahu yang mana? Saya akan ingat awak sampai bila-bila. Okey. Alright, jadi kalau ada Instagram tak bang? Kalau orang nak tahu info-info terkini Kari Pap. pasal Mutiara Kari Pap. Ada. Apa namanya? Mutiara Kari Pap. Mutiara Kari Pap lah. Samalah ejaan dia MUTIARA Kari Pap. KARIPAP. Udang tu. Boleh follow. Sebab apa? Sebab mereka akan selalu update dan mereka buka hanya pada hari biasa. Hari biasa, weekend. Weekend tak buka. Weekend tak buka, weekday. Weekend tutup. Anda boleh pergi cari kat mana bang kedai ni? Bertentangan dengan Hotel Royal, Jalan Larut. Jalan Larut. Komplain. Kalau di Sebang Pride ada di Jalan Kurau. Oh, ada cawangan lain juga, Astaka Jalan Kurau. Jalan Kurau, Jalan Pang. Jalan Bang, ada Pang. plan nak buka KL tak? InsyaAllah. 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 Pukul apa bang? Pukul 1 sampai pukul 6.30. 1 petang sampai 1 tengah hari sampai pukul 6.30 petang. Ya. Anda boleh carilah dekat Jalan Larut. Kalau anda kat seberang Perai, boleh pergi sana. Jalan Pang. Okey bang. Saya ni sebenarnya geram tengok dia ni makan daripada tadi, tak berhenti.
Lepas tu dia makan pula campur bawang. Yang ni special dia, kena dengan bawang. Dia memang ni kena makan dengan bawang dia. Baru sedap. Alright. Nampak? Kita nak, okey Amy, kau bagi satu gigitan paling padu punya. Panas. Biar, aku nak tengok. Aku tahu panas betul tak bisa gigit. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia nama dia, gigitan terbakar lidah. Alright, kita nak cakap terima kasih kepada Mutiara Karipak bersama dengan kita hari ini. Okey. Kita nak berehat seketika kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Karipak saya dah masak? Nah, tengah nak masak sikit lagi. Belum lagi tu. Sikit lagi. Belah lagi. Buruk punya karipak saya. Tak belah belakang. Rose-rose nyawaku, itulah dia. Jalan timing mambo, cukup bergaya. Lain dari saya, orang tak berani raba. Oh banyak sudah cuba, tapi tak dapat. Rose, Rose, I love you with my aching heart. What is your future? Now we have to part. Standing on the jetty as the steamer moves away. Flower rain, make way. When I stay, 是新的气，圣洁的光辉照大地，新的誓言，新的气，圣洁的光辉照大地。Rose, Rose nyawaku, itulah dia. Jalan timing mambo, cukup bergaya. Lain dari saya, orang tak berani raba. Oh banyak sudah cuba, tapi tak dapat.玫瑰，心儿间，玫瑰，玫瑰，刺儿间，来日风雨来摧毁，毁不了冰的去连理。玫瑰，玫瑰，我爱你。玫瑰，玫瑰。I love you, Syahal sister. Mari sini, mari Itu sini. orang yang cakap, kau kena sambut lain. Okey, kalau I nak jawab Who I ni apa? I love you too. I love you too. Bukan. Shanghai sister. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Sila, ambil sanitizer. Ini satu persembahan yang rasanya. I love you. Cucilah tangan. Now remember to sanitize. Korang tukar lirik. You nak try tak? Okey, okey. Okey, kita try. Satu, Okey, we sing that again. Dua, Okey. Satu, dua, tiga. Rose, rose, nyawaku, cucilah tangan. Bila cuci, sudah cuci, boleh duduk. Boleh duduk. Alright, kita bersama Shanghai Sister. Ya, betul. Ini satu persembahan yang rasanya macam lain-lain sikit lah daripada yang selalu kebiasaan. 3 bahasa. Tadi kita dengar bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Cina. Semua ada dekat dalam lagu tu. Tapi pening tak kalau nak menyanyi 3 bahasa tu dalam satu lagu yang macam pening pun. Kenapa nak kena pening? Sebab apa kan? Bila kita dengar kawan nyanyi itu lain,
kita nak terikut ke apa yang kawan nyanyi? Ada tak? Pernah tak? Mestilah tak pening sebab ni Kuala Lumpur kan. Kuala Lumpur you pergi pasar pagi you cakap Hokkien, lepas tu malam pergi mamak you cakap apa? Bahasa Melayu. Popek-popek dengan member English ada, Cantonese ada, tak pening punya. Tapi Geng lepak mamak kita ni. Tapi yang Shanghai Sisters ni adik-beradik ke? Macam kan? Saya abang, dia adik. Oh, ada abang. Tak Ke ada. kawan-kawan sebenarnya semua? Kawan-kawan. Kawan-kawan Macam mana boleh berjumpa bertiga? Tadi kat Sri Pentas. Baru buat kumpulan ni. Baru Dan je. kita shake hand. Dan kita, jom. Tak boleh shake hand sekarang corona. Kita buat jangan. Tak boleh. Tapi boleh cuci, boleh cuci. Macam kena you Janet kat Jalan Ipoh kan. Jom. Nanti Buat kita kumpulan. Okey, Janet Lee, Winnie Ho. Ini Dan Amien. Mien. Mien. Kalau pergi Mama boleh Pan Min. Kalau pergi Kopitiam. Oh, Pan Mi lah. Pan Min. Mien. Oh, nama makanan. Okey, tapi kalau kita tengok lagu-lagu Shanghai Sisters, bukan setakat lagu-lagu yang genre macam ni je. Shanghai Sisters boleh nyanyi lagu genre lain juga. Ada. Kan? Antara genre lain yang boleh dinyanyikan? Kita suka itu Macam make the old meet new. Meets Old new meets and new. West meet lagu East. klasik tapi ada packaging yang Dibarukan. baru. Maksudnya lagu klasik yang ambil tu daripada apa? 60s, 70s. From the 30s, actually 1930s to the late 70s ya. Wow, 30-an. 30-an punya lagu pun dia bawa juga. Betul. Jadi cerita Winnie dia cakap macam lagu Papa Mama yang I suka dengar, kita buat kasih baju baru dengan elemen jazz and a bit of retro, seksi sikit lah. Feel lain sikit lah. So that orang muda sekarang boleh, kawan-kawan can kita appreciate. can appreciate. Ya, I senyum je tengok you nyanyi tadi. Kan? Dia macam chill You tahu minum kopi. kenapa you senyum? Sebab kita semua orang senyum je. Ya. Pandai begini lah, pandai Contagious. kelakar Kalau lah. you senyum, you mesti senyum. Mesti punya Okey. kan. Dia effect, dia berjangkit senyum tu. Vibe dia. Tapi nak tahu juga macam Shanghai Sister ni, asalnya kemunculan tu tahun bila dan macam mana boleh fikir nak bawa lagu-lagu 30s comeback ke zaman sekarang ni? Oh, okay. Panjang cerita. It's Panjang a cerita long dia. story but very short. Okay. Pendek kan? Wujud sejak tahun 2014. 2014. Untuk satu corporate dinner bertema Oh Shanghai. Okey. Oh Shanghai. Itulah asalnya. So Maksudnya we get group lah. So we got a mini Kita dapat jazz band. itu nama kita dari MC. Dari MC. Oh, dia orang yang bagi nama masa tu. Tahun macam mana nanti tiga amoy cantik pergi nyanyi ada Shanghai team punya tapi nama apa? Tak ada nama kumpulan lagi masa tu. Jadi dia yang bagi MC yang bagi nama Shanghai Sisters. Terima kasih Mr. Lim. Oh, Mr. Lim. Mr. Lim itu MC hari itu. Mr. Lim MC hari tu. Okey, dan sekarang dah ada dah. Ini albumnya lah Yes. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagu. 8 lagu. Macam kan? Ada satu medley yang panjang lebar. Oh, okey. Ada lagu Getaran Jiwa juga dekat sini. Ada. Macam teringin nak dengar sikit lah lagu Getaran Jiwa tu. Boleh belanja sikit ke? Boleh tak belanja sikit? Okey. boleh. Kita tanya cikgu ni nak nyanyi. cikgu. Memanglah boleh. Memanglah boleh cikgu bagi. Memanglah boleh. Kita senyum, dia kata. Senyum boleh. Your part lah, your start from Your part lah. Okey. 1, 2, 3, go. Getaran jiwa melanda hatiku, tersusun nada irama dan lagu. Sedapnya. Tepuk lagi. Dah tak boleh tepuk dah, semua tenganga. Nyawaku. Mesmerize. Terkesima. Oh, tepuk tangan pun ada lagu juga? Oh, cuci Kita tangan ada fleksibel lagu, sebab tepuk jazz tangan. mah. Yelah. Sebab lirik tu boleh masuk semua benda. Dia boleh tukar-tukar. Boleh letak je slot ni letak lagu. Dia boleh tukar. Remember Rose, Rose, I love you. Rose, Rose, I love you. You boleh buat apa? Balik. Boleh masuk. Boleh, semua boleh. Semua pun boleh. Okey. Kalau nak buat lagu I tanya soalan sambil nyanyi. Rose, Rose, nyawaku. Apa nama IG? Nama IG tu The Shanghai Sister, The Shanghai Sisters. Ada lagi apa lirik nak tambah? Macam main pantun kita jam kejap Okey. Ini ucapan sikitlah untuk yang baru mengenali Shanghai Sisters yang nak follow semua tu. Okey, Amin. Cakap sikit. Dia senyap je. Yang Amin tak ada lagu dorongan ke bukan sambil dorongan nyanyi kepada peminat. Oh, okey. Yang kepada peminat
Semua peminat ayam Melayu tak bagus. Cakaplah English bagus. Semua peminat terima kasih atas sokongan dan dorongan yang bagi. Yes. Don't laugh me ya. I smile because kita kan kena senyum. Comel. And then kepada sesiapa yang belum kenal The Shanghai Sister dan belum follow, belum follow, sila follow. Sila follow. Boleh beli tak ni? Boleh. How? Just hubungi kita kat social media. Mana? Ada Instagram, Facebook, YouTube boleh tengok Shanghai Sisters. Jadi anda boleh jap boleh tak kita zoom dekat ni untuk kita buka. Kita buka kat dalam. Jom kita tunjuk kat dalam. Tahu tak dia punya bentuk dalam ni macam apa? Rose. Tengok. Rose, I love you. Dia pakai macam piring hitam. Yes, wow, sangat cantik guys. Kalau boleh anda nak beli. dapatkannya lah, boleh follow dekat Instagram dia. Terima kasih Shanghai Sister, thank you datang. Terima kasih. Cuci tangan. Cucilah tangan. Jeng. Makan kari. Ni sebab kita Shanghai Sister ni dah banyak sangat menyanyi. Kita nak bagi relax, nak ajak sama-sama tengok meter drama kita yang ada ni untuk minggu ni. Drama pula lah. Jom kita tengok meter drama. Persahabatan mereka terhenti apabila tragedi melanda. Kini, demi membela kebenaran, Iris harus membongkarkan segalanya. Kau saja nak ingatkan aku pasal hak kita bertiga ke apa? Letakkan senjata! Letak! Down! Macam mana kau boleh tak tahu polis dah serbu? Namun dia terjerat antara kebenaran dan cinta. Jadi betullah selama ni kau nak jerat aku? Aku tak terjerat, Pak. Jerat, Sabtu ini 10 malam di Cerita Rama TV3. Okey, wow, itu dramanya. Alright. Kenapa menjauh kan? Nak kena pakai ni lagi? Oh tak, aku nak jauhi hati hitam. Tapi nampak kau yang warna hitam tu hari ni tau. Sebab tu Zik, hari ni aku bawa orang supaya boleh sucikan balik Zik kau. Wow, kita nak bercerita pasal jauhi hati hitam ni. Kita bersama dengan Dai Fuad. Sekali lagi. Orang yang sama juga. Ni memang edisi kedua ni. Kalau topik ni memang kita berdua yang kena Pakai lu. Alright. Boleh tak. Siku. Boleh lah. Kita pakai lagi lah. Pakai. Okey, sebenarnya memang bagus untuk kita sediakan sanitizer kat mana-mana saja. Betul tak, Dai? Betul. Alright, Dai Fuad bersama dengan kita ni. Fuad nak cerita kembali episod kedua ni mengenai jauhi hati hitam. Tapi Alright. hand sanitizer tak boleh Zik, membersihkan hati tak boleh Zik. Ya betul. Jadi mungkin Dai yang akan berceritakanlah pasal ni Zik. Kita dah definisi apa semua, kita dah cerita hari ni. Kita dah tahu dah ciri-ciri yang ada hati hitam kan? Ya betul. Kita dah kenal orang macam mana hati hitam. Tapi sekarang ni kita nak tanya anda macam mana Dai Fuad ni. Kita titik hitam tu, titik noda yang membuatkan hati hitam tu boleh bermula dekat seseorang. Macam tunjuk kat saya. Bukan. Macam menunjuk. Bukan menunjuk. Tapi takut terkena lah. Subhanallah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sangat gembira pada Allah Taala dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua. Kita nak mula cakap tentang macam mana Haziq F ni titik hitam tu ada dalam hati dan jiwa kita. So sebenarnya pertama sekali benda ni banyak datang kepada kita. Yang pertama apabila kita ni tergerak dengan hasad dengki, dengan rasa macam nak gembira sangat tapi kita memusnahkan hati orang lain, burukkan orang lain. Kan hari ni sebab tu saya kata titik hitam ni datang daripada hati kita, daripada kolbon. Kolbon ni bermaksud hati bahagian depan tau. Hati bahagian depan. Belah belakang nama dia Fuadun. Fuad. Apa maksud Fuad? Nampak? Jadi Fuadun tu memang maksud hati tapi bahagian belakang. Okey. Haziq dengan F ni pernah dengar tak orang kata kan? Sebab itulah hidup menggunakan hati. Jangan pandang menggunakan mata. Sebagai contoh, sebab hati ni dia ada bahagian depan namanya kolbon. Bahagian belakang nama dia Fuadun. Jadi saya belakang sikit lah. Jadi tak hitam sangat lah. Ada banyak filter ke depan. Ada filter sikit lah. So macam itulah. That's why yang paling penting pada abdomen hati kita ni, kolbon rohani kita kena positif dan kita kena yakinkan bahawa kita hidup dengan bahagia, orang lain pun boleh bahagia macam tu. Alright. Tapi saya nak tanya dekat tu pegang lama sangat. Bukan, saya nak tanya kat Dai Fuad. Zaman sekarang ni ramai orang yang buat salah tanpa rasa bersalah. Betul. Tak, dia bukan apa. Kadang-kadang orang cakap dia macam kering. Macam dia ni hati kering macam mana tu? Okey, apa yang membuatkan mereka buat salah tanpa ada rasa bersalah sekelumit pun dekat dalam diri? Okey, pertama sekali kita nak cakap hari ni orang dia buat salah sebab dia nak attention, dia nak view daripada orang ramai. So, hai
Nak perhatian ya. Yes, see my benda level. rakam. See my Semua benda level. tunjuk. Contoh macam tu kan. So bila dia tunjuk macam tu, why bother contoh. Contoh. Jadi bila dia buat Ada macam macam kita kena sekejap gini. kan? Contoh. So contoh and soal lah dia buat benda lain. Hai, saya sekarang dekat Tanah Suci contoh macam tu. Contoh dalam kurungan. Jadinya bila dia berani buat macam tu sebab dia nak view dan attention. So buatlah apa sekalipun dia sampai tahap dia dah tak fikir benda lain. Bila dapat attention, so dia bangga dengan kemaksiatan dia. Okey, dosa yang buat sebagai orang awam ni lagi besar tau daripada dosa sendiri-sendiri. Kalau contohlah Haziq dengan Hefni buat dosa sendiri-sendiri kan. Tak tahulah buat dosa apa. Contoh Maksudnya dosa orang awam tu tak faham. Bermaksud dosa yang orang nampak tunjuk kat orang dan dipertontonkan, bahkan dibangga-banggakan. Dan orang akan bercakap pasal dosa kita tu. Yes, dan yang paling tak best kan bila satu orang kata memang tunjuk Hefni je. Hefni je kan. Sebagai contoh orang kata tuan-tuan tak teruk lagi, saya lagi teruk. Dulu saya sebagai contoh main basikal terlajak rumah orang. Contoh. Dia cakap macam tu, dia macam ada bangga tau. Dosa ni tak cerita dengan soal bangga tau. Kalau nak cerita, kita kena cerita dalam soal yang rendah diri dan malu. Tapi sekarang ni okey nak buat sharing. Okey. Tapi jangan sharing tu dengan tuan-tuan tak teruk lagi, saya lagi teruk. Buat apa nak macam tu? Tapi dengan nada yang bangga. Nada macam bangga kan. Nada. Maksudnya dia punya suara tu. Nada ke nada? Nada. Itu macam tu kan. Dia kadang-kadang memang hati putih orang dah ada titik tu. Memang dia macam tu. Okey. So sekarang ni saya. Bila cakap pasal bercerita mengenai salah diri sendiri, maknanya mereka menzalimi diri sendiri. Yes, sebab tu bila kita sebut la ilaha illa anta, maha suci Allah Taala Tuhan, melainkan Allah SWT, sesungguhnya kami ni menzalimi diri kami sendiri sebab Tuhan ni sebenarnya tak bagi tekanan untuk kita. Okey, sebenarnya kan Haziq, kalau kita sakitkan orang, percayalah cakap saya, kita akan sakit balik lepas tu. So kita zalimi diri kita, kita pukul orang, kita belasah orang, kita kata ke orang, lepas tu orang kata balik dekat kita. Kebanyakan orang yang mengkoyakkan perasaan orang lain, dialah yang paling cepat koyak. Tu je. So kalau kita dapat tengok kawan-kawan yang psikologi dia lemah, sebenarnya dia nak melemahkan kita sebab dia dah lemah dulu dah. Nak bawa kita pergi sama macam dia. Nak pergi kita bawa sama macam dia. Tapi berbalik pasal cerita tadi katanya, Dai kata tadi pasal dosa yang dibangga-banggakan ditunjuk tu kan. Kadang-kadang sebab zaman sekarang kan zaman semua social media, takut nanti yang terpengaruh tu yang generasi muda tu macam mana Dai? Betul. Itu masalah dia bila sekarang ni view dia banyak. Bukanlah nak kata apa, it's okay kalau kita nak enjoy, okey. Okey, tapi janganlah sampai banyak anak muda zaman sekarang ni, budak-budak sekolah kan. Kalau saya program di sekolah-sekolah tengok diorang ni semua menseronokkan apabila tengok ada orang yang melanggar adat tau. So dia famous. Saya kata kenapa nak famous? Seronok ustaz. Kalau saya enjoy sangat, kalau saya tunjuk semua orang suka tengok, dia kata. Nanti dia cakap macam dia boleh, kenapa saya tak boleh kan? Betul. So sebab itulah sekali budak-budak ni nanti dia punya otak tu bukan kuning je, biru, hijau dan sebagainya. Sebenarnya pengaruh buruk tu datang daripada orang tua sendirilah. Yes, dah tua dah tua. Macam itulah. So saya kata kena hati-hati dan yang paling penting view tu. Apa-apa pun perspektif orang kita kena jaga. Tapi itulah masalah. Okey, masalah dia datang daripada orang yang buat tu juga. Okey, orang yang buat tu yang menunjukkan apa yang mereka nak tunjuk dan mereka menunjukkan dosa-dosa mereka. Betul. Tapi bagaimana pula dengan orang yang menyokong, yang tengok video tu banyak kali sampai views dia tinggi, sampai orang tengok macam, oh, orang sokonglah benda ni. Yes. Okey, sebenarnya betul tau. Sebenarnya kita semua adalah lebih terfokus dengan benda yang side negatif tau daripada yang positif. That's why bila orang-orang marketing dah study benda ni, dia pergilah benda kat situ. Dia tak salah kalau dia pergi kat situ. Dia pergi ke situ kerana dia study khususnya untuk pasaran kita ni, kita lagi suka orang yang teruk, bad marketing. Bad marketing. Contohnya tunjuk kemewahan lepas tu kutuk orang. Contoh. Lepas tu macam kena betul kan. Memang kat sini je lah. Memang contoh kat tengah kan. Contoh. Ya, ada satu bad marketing yang macam couple dengan rakan artis, lepas tu putus. Yes kan. Kalau nak couple still jannah. Bukan separuh jalan. Allahu Akbar. Okey. Dai, tapi okey contoh macam lah. tu kan. Saya makin lama makin panas pula kiri kanan tembak okey. Tak nak tahu ni ceritanya sekarang ni. Kalau contohlah okey, sekarang ni memang kita tahu yang banyak orang buat bad marketing kan, negatif marketing. Ramai pula yang menyokong ni. Tapi macam mana kalau kita orang cakap nak bagi pemahaman ni kepada anak-anak muda ni supaya tak menyokong benda-benda yang macam ini. Takut terikut-ikut. Betul. Suka terikut kadang-kadang ni. So saya nak pesanlah kepada anak muda, kalau kawan-kawan kita kat luar sana, member kita, yes, hari ni semua orang tengah cari income. Betul, tak salah.
tapi jangan sampai kita cari income tapi kita yang outcome dengan akhlak kita. So kita kena buktikan bahawa apa yang kita dapat pada hari ini dengan rezeki yang halal, yang barakah yang kita gunakan nak bagi kat anak isteri kita, dan yang paling penting korang kat luar sana tu kalau boleh biarlah kita hidup ni dengan ada tamadun. Okay. Tak buat benda-benda yang bukan. Tapi kalau tiba-tiba terdetik sekali tu rasa hati hitam tu kan. Macam mana kita nak doa sikit ke mana kan? Baca-baca. Satu doa ringkas. Okey, simple. Mudah saya bagi. Allahumma tahhil qalbi. Allahumma, cuba sebut ramai-ramai. Allahumma, subhanallah, tahhir. Ini bagus ni. Qalbi. Allahumma tahhir qalbi. Yes, qalbi dalam bahasa Inggeris apa? Hati. Qalbu. Bahasa Inggeris. Oh, heart. Ya, okey. Qalbi dalam bahasa Arab apa? Heart. Tak, qalbi tu dah bahasa Arab dah. Okay, itulah hati hitam jadi macam itulah. So tiga benda je. Tak betul lah. So betul lah. Dua bintang. Kalau ni nampak macam negatif marketing nak membuka orang ni Hati hitam dalam Arab apa? Qalbu apa? Okey, kalau yang baik qalbun salim. Okey, kalau qalbu zalam iaitu hati yang gelap, hati yang tak ada cahaya lah. Hafni is qalbu zalam. Okey, sebenarnya doa Hafni sekarang paling makbul tau sebab dia kena bahagia. Betul. Apa kata? Nampak kau dah berpeluh tu. Apa kata doa supaya penyakit-penyakit dan wabak semua dihilangkan daripada tubuh. Sambil kita berdoa, kalau contoh orang ada lagi soalan dekat nak tanya Dai, boleh follow Instagram Dai dekat. Apa namanya? Dai Fuad Mokhtar. Okey, DAIFUAD MOKHTAR. Remy Ishak. Bukan Dai Fuad Mokhtar tu saya tulis kat situ. Jangan lupa follow insya-Allah. Sikit-sikit hati hitam tu masuk. Nampaklah adalah sikit. Dia macam ada impak tau. Alright, kita dah berehat seketika. Kembali selepas ini ada persembahan Salik Band untuk anda. Ya. Kita berjumpa selepas ini. Baru aku ketiam. Aku mahu enjoy, aku mahu buat apa saja. Tapi jangan sampai hilang Tuhan, tapi jangan sampai hilang Tuhan. Aku mahu bebas, aku mahu enjoy, aku mahu buat apa saja. Tapi jangan sampai hilang Tuhan, tapi jangan sampai hilang Tuhan. Jangan sampai hilang Nabi, jangan sampai bumi pun menyembah, jangan sampai langit pun menyumpah. Oh yeah. Apa boleh, aku mahu bebas, aku mahu enjoy, aku mahu buat apa saja. Tapi jangan sampai hilang Tuhan, tapi jangan sampai hilang Tuhan. Aku mahu bebas, aku mahu enjoy, aku mahu buat apa saja. Tapi jangan sampai hilang Tuhan, tapi jangan sampai hilang Tuhan. Jangan sampai hilang Nabi, jangan sampai bumi pun menyembah, jangan sampai langit pun menyumpah. Oh yeah. Aku hanya mahu bebas dalam senyuman Tuhan. Buminya tempat berpijak, langit tempat berlindung. Rezeki yang dikecapi semua milik Tuhan. Mana mungkin aku boleh bebas semahunya. Bumi ini ada tuannya, langit ada tuannya. Maaf ku berkata, kalau mahu bebas semahunya, carilah bumi yang lain, carilah langit yang lain, jadilah makhluk yang lain. Aku mahu bebas, aku mahu enjoy, aku mahu buat apa saja. Tapi jangan sampai hilang Tuhan, tapi jangan sampai hilang Tuhan. Aku mahu bebas, aku mahu enjoy, aku mahu buat apa saja. Tapi jangan sampai hilang Tuhan, tapi jangan sampai hilang Tuhan. Jangan sampai hilang Nabi, jangan sampai bumi pun menyembah, jangan sampai langit pun menyumpah. Oh yeah. Ciptalah sendiri udara untuk kau, bebas
Aku mahu enjoy, aku mahu buat apa saja. Tapi jangan sampai hilang Tuhan, tapi jangan sampai hilang Tuhan. Aku mahu bebas, aku mahu enjoy, aku mahu buat apa saja. Tapi jangan sampai hilang Tuhan, tapi jangan sampai hilang Tuhan. Jangan sampai hilang Nabi. Yeah! Aku mahu bebas, aku mahu enjoy. Ya. Bersama dengan Salik Band. Dia punya lirik tu ulang-ulang benda yang sama tapi menusuk. Tak, dia sebagai nasihat ya, satu kata nasihat. Saya sebagai pengurus pasukan ni. Pengurus pasukan. Terus jadi pengurus pasukan. Pengurus pasukan. Okey, mungkin kita boleh cerita pasal muzik yang dibawakan oleh Salik Band. Okey, muzik yang kami bawa. Kami membawa muzik yang Betul-betul lain ni, seorang kau menyanyi dengan yang cakap. Lain ni. Okey, sama-sama. Okay, kami membawa konsep muzik ketuhanan, Mahabbah Rasul, kemanusiaan. Oh, maknanya dia digabungkan semuanya. Tapi kalau dengar muzik dia tu masih lagi moden. Masih lagi kita kami dengar. gabung moden tradisi. Moden dengan tradisi. Cara penyampaian tu lebih santai lah. Alright. Jadi siapa yang banyak buat lagu dekat dalam Salik Band? Actually inilah yang kita orang macam ada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang selalu tulis-tulis lagu. Ada gak sahabat-sahabat yang daripada muzik selalu bagi lirik. Jadi inilah antara salah seorang yang banyak ilham. Kita orang share idea sebenarnya. Tapi inilah macam ialah kalau yang kat luar pun mungkin dah tahu Salik Band tapi nak berkenalan semula lah nama-namanya. Saya Arif. Selaku second vocalist, second gitaris. Arif. Oh, second. First vocalist siapa? Saya. Siapa nama? Nama Mujibur Rahman. Mujibur. Tapi kalau Syarul. famous dia orang panggil Along lah. Along. Okey, Along. Jadi? Saya Idin. Izzat. So memang Salik 4 orang lah? Berlima lagi seorang vokalis tak datang. Ada 3 vokalis? Adik saya seorang lagi. Oh, kalau ni Along adik Angah lah. Memang buat pasal adik-beradik. Okey, jadi apa target Salik Band sebenarnya? Bila korang masuk dekat industri muzik ni, apa sebenarnya yang nak dibawakan, apa yang nak ditunjukkan kepada penonton-penonton? Okey, yang di sana boleh jawab. Macam tak ada kerja. Yang di sana tolong. Okey, sebenarnya niat kami ni bawa lagu, lagu puji-pujian untuk Allah dan Rasul. Jadi kami sebenarnya bukanlah niat untuk untuk bisnes ke apa. Kejarlah macam ni. Nak dengar test menyanyi tu try vokal. Cakap sampai bagaimana. Okey, niat kami sebenarnya cukuplah untuk orang dengar selawat apa semua. Biarlah apa lagu-lagu kami buat ni jadi siulan orang muda zaman sekarang ke. Malu dia bila kau nyanyi, nampak tak? Kesian dia. Tapi selalunya yang main gitar dia memang akan kurang bercakap sikit, dia pemalu sikit kan. Okey, tapi ni nak tahu jugalah daripada Salik Band lah. Sebab daripada lagu-lagu ketuhanan yang disampaikan dengan cara yang lebih santai tu, apa pesanan yang boleh diberitahu kepada penonton Warak Kopitiam hari ni dan juga macam mana nak follow perkembangan Salik Band? Yes. Siapa nak pilih pula? Kan nak main rosong ni siapa? Macam mana? Okey, kalau untuk dari segi pesanan untuk diri kami sendiri dan untuk penonton kat luar sana. Kira macam lagu tadi kita boleh enjoy, boleh buat apa saja tapi janganlah sampai kita lupa kita ada Nabi, kita ada Tuhan. Apa-apa pun kita balik pada Tuhan. Jadi untuk follow perkembangan Salik Band, boleh follow IG, Facebook dan YouTube kami. Salik lah. SALIK_band. Ya, betul. Q. Q dia punya Salik ejaan tu bukannya K. So anda boleh follow, anda boleh dengarkan lagu mereka dan juga naikkan perkembangan terbaru mereka. Jadi kita nak cakap terima kasih kepada semua tetamu-tetamu Borak Kopitiam pada hari ini. Jangan lupa untuk saksikan lagi Borak Kopitiam. Betul, esok Sabtu dan Ahad waktu yang sama pukul 8 sampai pukul 9.30 bersama dengan rakan host kita yang lain lah. Dan kita nak dengar satu lagu lagi daripada Salik Band. Bayangan wajahmu. Jom kita dengarkan Salik Band in 4, 3, 2, 1. Usah lari mengejar bayanganmu, henti langkahmu jika kau sedar, tunduk bersimpu hadap dirimu
tersasar.